Okay, kali ini cikgu nak bagi penerangan mengenai harga kos, harga jual, untung dan juga rugi. Okay, tajuk wang. Okay, tajuk yang kelima, matematik tahun 6. Cuba kita tengok contoh yang pertama. Dia bagi tahu kilang, pemborong, peruncit dan juga pembeli. Okay. Mengapa harga sesuatu barang berbeza di setiap peringkat? Bincangkan. Okay, maknanya kat sini, kalau daripada kilang, kilang ni dia sebagai pengeluar, okay? Dia keluarkan apa-apa produk dan yang beli adalah, yang pertama adalah pemborong lah. Pemborong dia akan beli dekat kilang dengan harga yang sangat murah lah sebab dia beli banyak. Okay? Kemudian pemborong ni dia akan agihkan kepada peruncit, iaitu kedai-kedai runcit. Okay? Jadi harga dia mahal sikit lah sebab dia dah ambil untung sikit. Okay? Dan peruncit akan jual dekat kita sebagai pembeli dan dia pun naikkan sedikit harga, maka kita beli dengan harga yang lebih tinggi sedikit lah. Kat sini harganya memang berbeza lah. Kat sini murah, mahal sikit dan paling mahal kat sini. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua, dia bagi tahu ni adalah perbualan tiga orang kawan. Perbualan dia kata apa? Okay. Yang pertama dia kata sekotak gelong getah berharga RM10. Okey, sekotak gelong getah ni dia beli dengan harga RM10. Getah-getah ini boleh dibentuk menjadi 20 utas gelang tangan. Maknanya kat sini, selepas dia beli RM10 sekotak tu, dia buka, dia buat gelang tangan. Okey, ni macam ni, dapat 20 utas. Okey. Jadi kawan dia kata apa? Kita boleh jual seutas gelang tangan ini, harga dia RM2. Okay, dia boleh buat 20. Maka harga jual untuk 20 utas gelang adalah 40. Sebab satu RM2, kalau 20, maknanya 20 darab 2 lah. Kita dapat 40. Ya, betul tu. Kita akan dapat untung RM30. Modal dia RM10. Dia buat gelang dapat 20. Maka dia dapat jual dengan harga RM2 satu, dapat jual dengan harga RM40. Tolak modal dia RM10, maka untung dia adalah RM30. Okey, kita kenal pasti harga kos, harga jual dan juga untung dalam situasi di atas. Okey. Untuk situasi di atas tu, harga kos dia, harga yang dia belilah RM10, harga jual 40, untung 30. Okey, lihat kat sini ya. Harga kos ni apa benda? Harga kos adalah harga barang yang diperoleh peniaga sebelum dijual. Okay, peniaga ni dia beli barang harga tertentu, itu nama dia harga kos, ya, ataupun harga modal. Kemudian dia akan up sedikit harga ataupun dia naikkan sedikit harga sebelum dia jual, dan harga yang dia jual tu, itu nama dia harga jual. Harga jual ni adalah harga sesuatu barang yang dijual kepada pembeli. Okay. Peniaga tadi dia beli harga lain, murah sikit, dia up sedikit. Contohnya dia beli RM1, dia up jadi RM1.50. Dia jual RM1.50, maknanya RM1.50 itu adalah harga jual lah. Okay, dia untung 50 sen. Okay, sebelum kita lihat beberapa contoh, kita lihat dulu formula untuk mengira harga jual, harga kos dan juga untung rugi. Okay, ini adalah formula untuk kita kira harga jual, harga kos, untung dan juga rugi. Okey. Untuk harga jual, formula dia adalah harga kos modal, modal campur tambah dengan untung. Kos tambah untung. Itu adalah harga jual. Untuk hitung harga kos, untuk kira harga kos, harga jual tolak harga. Untuk kira harga kos, harga jual tolak untung, keuntungan. Untuk kira untung, harga jual tolak kos. Okay. Dan nak kira rugi, kadang-kadang ada benda yang kita jual kita rugi. Contohnya kita beli kereta. Kereta mula-mula beli memang mahal, tapi kalau kita nak jual, kita tak akan dapat harga yang semahal kita beli. Harga dia akan turun, maka kita akan mengalami kerugian. Jadi nak kira dia terbalik daripada untung tadi. Untung jual tolak kos sebab jual lagi tinggi, itu nama dia untung. Tapi rugi, kos lagi tinggi daripada jual, maka kos tolak harga jual. Okay, dia terbalik.
Maka kalau untuk 3 yang pertama ni, untuk rugi ni terbalikkan daripada untung saja. Tetapi untuk 3 yang pertama ni, untuk 3 yang pertama ni boleh guna form ni lah. Kalau susah nak hafal macam ni, boleh buat bulatan macam ni, segitiga 1 2 3, buat anak panah ke bawah macam ni. Ni garis saja. Sini letak tolak, tambah. Tapi kena hafal lah, sini J jual, sini K U. Maksud dia, untuk kira U, J tolak K. Anak panah ni mewakili ke sini. Nak kira kos J tolak U, maknanya jual tolak untung. Kalau nak kira J, K tambah U, tak ada anak panah sebab tambah dia tak ada masalah, ikut mana pun kan. Ini formula dia lah. Untuk kira kalau macam U ni, J tolak K kan, untuk R terbalikkan, K tolak J. Kalau nak letak slash sini R pun boleh. Okey, buatlah macam mana formula janji kita ingat. Kalau nak hafal yang ni pun boleh. Itu adalah formula untuk kira harga jual, harga kos, untung dan juga rugi. Okey, untuk video yang seterusnya saya akan tunjuk contoh. Okey, contoh yang seterusnya, contoh 2, contoh 3, 4, 5 dan 6. Okey, dalam buku teks. Jadi sekian dulu perbincangan kita untuk tajuk wang, berkenaan dengan harga kos, harga jual, untung dan juga rugi. Kita lihat contoh muka surat 64, soalan yang ketiga. Kat sini dia bagi tahu harga kos sebuah kamera model A ialah RM7,650. Berapakah untung jualan kamera itu? Harga kos dia bagi tahu adalah 7,000. Jadi kalau kita lihat formula kita, buat semula formula kita, buat bulat 3 anak panah J K U, tolak tambah. Okey, dia bagi tahu harga kos, dia dah bagi tahu kat sini dah ada 7,650. Dan harga jual pun dah ada 8,200. Soalan tanya berapakah untung jualan kamera itu. Maka nak tahu untung, kita tutup untung, maknanya nak panah ke sini, RM8,200 tolak 7,650. Okey, seperti yang dia tunjuk kat sini lah. Untung, harga jual tolak harga kos. Jadi 8,200 tolak 7,650, dia akan dapat RM550 keuntungan. Untung lah. Okey, untung jualan kamera B, kamera model B ialah RM250. Berapa harga kos? Yang ni dia tanya harga kos, dia tanya yang ni. Nak tahu yang ni, maknanya J tolak U. Okey, U dia bagi tahu untung dia 250. Okey, J dia bukan inilah, J dia adalah harga jual dia 2130. Jadi nak tahu kos, harga kos J tolak U. Jadi 2,130. Ni tolak RM250. Maka dapatlah jawapan dia. Kira-kira lah. Itu contoh yang ketiga. Untuk contoh yang keempat, untuk contoh yang keempat, kita tengok sama-sama. Modal yang saya keluarkan untuk jualan cendol hari ini RM129. Hasil jualan hari ini hanya RM85. Maknanya dia rugilah sebab modal dia lagi tinggi daripada hasil jualan dia. Maka soalan dia tanya, hitung rugi yang ditanggung oleh penjual cendol. Saya dah kata sini, kita boleh letak kat sini R lah. R ni maksudnya dia terbalik daripada U. Kalau U, J tolak K. Untuk R, K tolak J, dia terbalik. Okey, K dia pun 129. Okey, kalau nampak serabut, buat lain lah segitiga ni. Potong dia. Okey, kos dia, modal dia RM129 dan J dia jual dengan harga RM85. Jadi nak tahu rugi, dia terbalik daripada anak panah yang U tadi. 129 tolak 85 macam ni. Okey, maka dia rugi RM44. Okey, jualan layang-layang saya juga berkurang. Okey, kurang. Maksudnya dia pun mengalami kerugian. Okey, untuk contoh yang kelima. Okey, untuk contoh yang kelima,
Berapakah harga jual kereta yang ditunjukkan? Saya rugi. Okay, kita buatlah sikit buat semula. Ni dah penuh dah. Buat semula. JKU. Buat satu lagi sini R. R ni dia terbalik daripada anak panah yang sedia ada. Okay, sini tolak, sini tambah. R ni terbalik daripada yang ni lah. Okay, kalau kita tutup U, J tolak K kan. Kalau R, K tolak J lah, dia terbalik. Okay. Jadi kat sini dia kata saya rugi 8,000. Okey, kat sini dia bagi tahu rugi 8950 RM. Apabila menjual kereta terpakai ini sedangkan saya membelinya dengan harga 42,000. Harga dia beli ni harga kos, nama dia sini. RM 42436. Okey. Berapakah harga jual? Dia tanya harga jual ni berapa. Kalau kita tutup kat sini, kalau untuk untung dan harga kos kita tambah, tapi melibatkan rugi dia jadi tolak. Dia jadi tolak. Ni. Yang ni. Maksudnya harga kos tolak dengan kerugian dia lah berapa. Jadi 42,436 tolak dengan 8,950, maka kita akan dapat harga jual kereta tersebut. Okay, sekian dulu untuk kali ini.